you anywhere. Closer to me. Where you Assalamualaikum semua. Kita dalam matematik KSSM tingkatan 4 dalam bab 2 iaitu asas nombor dengan subtopik kita 2.1 asas nombor. Okey, dalam subtopik ini kamu diharapkan dapat mencapai standard pembelajaran 2.1.1 iaitu mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Dalam topik ini, anda akan mempelajari asas nombor. Okey, yang mana asas nombor berkait dengan pelbagai bidang untuk kita ceburi pada masa akan datang. Okey, di antaranya ialah bioteknologi, teknologi reka bentuk, sains komputer dan sebenarnya banyak lagi bidang-bidang yang lain. Bagaimanakah anda mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey, jadual menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Kamu perhatikan asas nombor 2, digit yang digunakan ialah 0 dan 1. Okey, asas nombor 3, digit yang digunakan ialah 0, 1, 2 sehinggalah asas nombor 9. Digit yang digunakan ialah antara 0 sehingga 8. Jadi di sini kamu perhatikan setiap asas mempunyai digit 0 hingga digit yang kurang daripada asasnya. Contohnya asas 2 hanya mempunyai digit 0 dan 1. Okey, kita tengok zon informasi. Okey, nombor 3, 2, okey, asas 5. Dibaca sebagai 32 asas 5. Okey, kita bukan baca 32 asas 5. Tetapi kita baca sebagai 32 asas 5. Kita tengok contoh 1. Rujuk buku teks muka surat 35. Soalannya, berikan dua contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Kita tengok penyelesaiannya. Untuk soalan ini, kamu bebas memberikan jawapan asalkan ia betul mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Jadi kita tengok jawapannya. Okey, yang pertama kita tengok asas nombor 2. Okey, asas nombor 2 jadi diberikan nombor dia ialah 1 0 asas 2. Okey, 1 0 0 1 asas 2. Okay, asalkan digit yang digunakan adalah di antara 0 hingga 1. Okey, seterusnya asas nombor 3. Jadi 2 1 asas 3. Okey, 1 2 0 1 asas 3. Jadi kamu perhatikan untuk jawapan ini digit yang digunakan adalah antara 0 1 dan 2. Okey, seterusnya asas nombor 4. Okey, jadi nombor 2 3 asas 4. Okey, 2 1 3 asas 4. Okey, begitu juga asas nombor 5. Kamu bebas memberikan jawapan. Okey, 4 1 asas 5. Okey, 3 4 2 asas 5. Okey, seterusnya asas nombor 6. Okey, 3 5 asas 6. 4 5 1 0 asas 6. Jadi kamu perhatikan, kamu boleh bagi jawapan dengan syarat mengikut digit yang boleh digunakan untuk asas nombor. Okey, tengok asas nombor 7. Jadi 6 4 asas 7. 4 6 3 asas 7. Kemudian kita pergi asas nombor 8. Okey, jawapan yang diberikan ialah 1 7 asas 8. Okey, 4 7 2 asas 8. Okey, seterusnya asas nombor 9. Okey, 7 8 asas 9. Okey, 3 8 5 asas 9. Okey, dan asas 10 iaitu nombor yang kita gunakan seharian dalam kehidupan kita sehari-hari, iaitu 6 9 asas 10 dan 2 8 9 3 asas 10. Jadi untuk soalan ini, kamu bebas memberikan sebarang jawapan asalkan digit yang digunakan adalah
untuk mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Kita tengok apakah nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 hingga nombor dalam asas 10. Jadi, setiap asas mempunyai nilai tempat mengikut asas masing-masing. Nilai tempat suatu asas ialah pendaraban berulang asas tersebut. Kita tengok dalam jadual ini. Kita tengok asas nombor 2. Untuk A kuasa N ialah 2 kuasa N. Jadi 2 kuasa 7 nilai tempat dia ialah 128. 2 kuasa 6 ialah 64. 2 kuasa 5 ialah 32. Ini bagi asas 2. 2 kuasa 4 nilai tempat dia ialah 16. 2 kuasa 3 nilai tempat dia ialah 8. 2 kuasa 2 nilai tempat dia ialah 4. 2 kuasa 1 nilai tempat dia ialah 2. Dan 2 kuasa 0 nilai tempat dia ialah 1. Sama juga bagi asas nombor 3 sehinggalah asas 10. Jadi cikgu tunjukkan bagi asas 2 sahaja nilai tempat untuk asas 2. Kita tengok contoh 2. Rujuk buku teks muka surat 36. Soalan dia, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Ini penyelesaian dia ialah untuk soalan A, 6231 asas 8. Jadi kamu buat jadual. Dalam jadual ini, kamu letakkan nombor asas 8 dan juga nilai tempat. Untuk nombor asas 8, kamu tengok soalannya, kamu tuliskan saja 6, 2, 3, 1. Manakala untuk nilai tempat, lebih mudah kamu mulakan daripada belakang. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, sehinggalah 8 kuasa 3. Kita tengok contoh soalan B pula. Jadi untuk nombor dalam asas 2, sama juga kamu buat jadual. Yang pertama ialah nombor asas 2. Kamu letakkan soalan dia. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian untuk nilai tempat, lebih mudah kamu mulakan dari belakang. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, sehinggalah 2 kuasa 5. Jadi ini macam mana kita nak nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor yang diberikan. Bagaimanakah anda menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat mewakili digit tersebut. Kita tengok kaedah yang digunakan ialah kaedah pendaraban digit dengan nilai tempat. Tengok contoh yang pertama. 1, 0, 1, 0 asas 2. Jadi kamu tengok ada nilai yang bergaris. Jadi apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu buat jadual. 1 kamu letakkan nombor. Satu lagi ialah nilai tempat. Jadi untuk nilai nombor yang bergaris ialah 1. Manakala nilai tempat yang berkait ialah 2 kuasa 1. Maka jawapan dia ialah 1 darab 2 kuasa 1 iaitu 2. Jadi ini nilai tempat bagi yang bergaris. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. 2, 0, 1, 2 asas 3. Kamu buat jadual nombor dan nilai tempat. Macam contoh sebelum ini. Jadi kamu tengok nilai yang bergaris iaitu 2, manakala tempat dia ialah 3 kuasa 3. Jadi kamu darabkan 2 darab dengan 3 kuasa 3. Jadi kamu akan dapat 54. Seterusnya kita tengok contoh bagi asas 5 pula. 4, 4, 3, 2 asas 5. Jadi kamu buat jadual. Dan kamu kenal pasti nombor yang bergaris iaitu 4. Manakala nilai tempat bagi 4 pula ialah 5 kuasa 3.
maka kamu darabkan sahaja. 4 darab dengan 5 kuasa 3, kamu nilaikan, jadi kamu akan dapat 500. Okey, seterusnya, kita tengok contoh yang keempat, nombor dalam asas 8, iaitu 271 asas 8. Jadi, kamu buat jadual, kamu kenal pasti nombor yang bergaris, iaitu 2, dan kamu kenal pasti nilai tempat bagi 2, iaitu 8 kuasa 2. Kemudian kamu darabkan 2 darab dengan 8 kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 128. Jadi ini ialah nilai digit yang bergaris. Kita tengok contoh 3. Rujuk buku teks muka surat 37. Di soalannya, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Di soalan A, K50377 asas 9. Jadi macam contoh kes sebelum ini, jadi kamu buat jadual nombor dan nilai tempat. Kemudian kamu kenal pasti digit yang bergaris, iaitu K5, dan kamu kenal pasti nilai tempat bagi digit yang bergaris, iaitu 9 kuasa 3. Jadi kamu gunakan kaedah pendaraban, iaitu 5 darab dengan 9 kuasa 3. Jadi kamu akan dapat 3645. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, 3501 asas 6. Okey, jadi nilai digit yang bergaris sama juga macam tadi. Kita buat jadual. Kita kenal pasti digit yang bergaris, iaitu 5. Dan juga nilai tempat bagi 5, iaitu 6 kuasa 2. Maka darabkan sahaja. 5 darab dengan 6 kuasa 2. Kita nilaikan, maka kita akan dapat 180. Jadi ini cara bagaimana kita nak nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor yang diberikan. Bagaimanakah anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Kita tengok contoh 4. Okey, sebelum itu nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, contoh 4. Rujuk buku teks muka surat 39. Jadi soalannya, tentukan nilai nombor bagi yang berikut. Okey, kita tengok soalan A. 340 asas 5. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, jadi sama sebagaimana contoh sebelum ini. Okey, kamu buat jadual juga. Okey, jadual nombor dan nilai tempat. Cuma di sini kita tambah satu lagi soalan dia nak nilai nombor. Jadi macam biasa untuk bahagian nombor, kamu letakkan soalan dia 3, 4, 0. Okey, kamu mulakan daripada belakang lebih mudah untuk nilai tempat. 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Kemudian kamu kena darabkan setiap tempat. 3 darab dengan 5 kuasa 2 dan kamu tambah. 4 darab dengan 5 kuasa 1 tambah 0 darab dengan 5 kuasa 0. Jadi setiap nilai tempat kamu kena darab dan kamu kena tambah. Jadi kamu tambah 75 tambah 20 tambah 0, kamu akan dapat 95 asas 10. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, 341 asas 7. Jadi kita buat jadual juga. Yang pertama letak nombor iaitu 3, 4, 1. Okey, kemudian nilai tempat daripada belakang lebih mudah. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Jadi setiap digit itu kamu darabkan dengan nilai tempat. Jadi 3 darab dengan 7 kuasa 2. Tambah dengan 4 darab 7 kuasa 1. Tambah dengan 1 darab 7 kuasa 0. Dan kamu nilaikan, maka kamu akan dapat 176 asas 10. Jadi kamu perhatikan, apabila kamu mencari nilai nombor, maka kamu akan dapat nombor dalam asas 10. Okey, seterusnya kita pergi soalan C, iaitu nombor dalam asas 8.
1506 asas 8. Jadi kita buat jadual. Okey, kita ada nombor, nilai tempat dan nilai nombor. Jadi yang pertama kita letakkan sahaja nombor soalan. Okey, 1, 5, okey, 0, 6. Kemudian nilai tempat, okey, lebih mudah kamu mulakan daripada belakang. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Jadi kamu darabkan satu persatu. Okey, digit, okey, darabkan dengan nilai tempat. Kemudian kamu tambahkan. Okey, jadi kamu akan dapat, okey, hasil tambahnya ialah 838 asas 10. Okey, sekali lagi cikgu nyatakan di sini. Kamu perhatikan apabila kamu darab nombor dengan nilai tempat, okey, kamu akan dapat, okey, nombor itu dalam asas 10. Jadi ini soalan, okey, cara nak jawab kalau dia tanya, okey, nilai nombor. Okey, bagi okey, soalan yang diberikan.